warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Alia Husna binti Abdul Aziz. Nombor kad pengenalan. Saya merupakan anak sulung daripada dua adik-beradik. Pada tahun 2016 hingga 2018, saya bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Setiu dan saya telah mencapai 11A dalam pentaksiran tingkatan 3. Seterusnya, saya telah bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Dungul pada tahun 2019 hingga 2021 dan saya telah mendapat 5A dalam peperiksaan SPM. Saya memilih bidang pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang lebih dikenali sebagai UPSI. Sebab saya memilih bidang pendidikan ini kerana saya amat mahir dalam mengajar orang lain dan bidang ini merupakan minat saya dan saya juga seorang yang sangat petah berkata-kata serta saya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kelebihan atau bakat yang saya miliki. Saya merupakan seorang majlis perwakilan asrama dan memegang jawatan sebagai Exco Multimedia. Saya juga pernah dilantik untuk menjadi AJ Kibada dan saya selalu dilantik menjadi guru muda untuk membimbing rakan-rakan saya. Dan saya juga menjadi naib pengurusi kelab bola tampar. Saya juga pernah menyertai pertandingan bola tampar pada peringkat negeri dan mendapat tempat kedua. Dan saya juga telah menyertai pertandingan kalam jama'i pada peringkat YDSM. Sekiranya saya terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang pensyarah. Sekian daripada saya. Tahukah anda, Parlimen merupakan salah satu daripada badan perundangan. Parlimen merupakan tempat untuk wakil rakyat membincangkan dan membahaskan tentang dasar kerajaan, belanjawan dan rang undang-undang. Parlimen juga merupakan tempat untuk mengawal, merancang dan membincangkan tentang bajet negara. Parlimen mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya, komponen Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tahukah anda, Parlimen merupakan salah satu daripada badan perundangan. Parlimen merupakan tempat untuk wakil rakyat membincangkan dan membahaskan tentang dasar kerajaan, belanjawan dan rang undang-undang. Parlimen juga merupakan tempat untuk mengawal, merancang dan membincangkan tentang bajet negara. Parlimen mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya, komponen Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang seterusnya berkaitan dengan komponen Parlimen. Komponen Parlimen diketuai oleh Yang di-Pertua Agong. Yang di-Pertua Agong berfungsi sebagai memanggil Parlimen untuk bermesyuarat dari semasa ke semasa dan serta membubarkan Parlimen atas budi bicara baginda. Yang seterusnya, Yang di-Pertua Agong juga memulakan titah ucapan dan merasmikan majlis Parlimen. Yang terakhir, Yang di-Pertua Agong memperkenalkan rang undang-undang. Seterusnya kita akan beralih kepada topik Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan tempat wakil rakyat mendapatkan pembelaan bagi masyarakat dalam sesebuah kawasan parlimen. Fungsi Dewan Rakyat ialah menggubal dan membahaskan rang undang-undang, membahaskan belanjawan negara dan meneliti semula rang undang-undang. Perkara maklumat utama yang dipertua Dewan Rakyat iaitu Speaker Dewan Rakyat ialah mempengerusikan Dewan Rakyat, mengambil tindakan disiplin terhadap ahli yang tidak mematuhi tata tertib. Yang ketiga, menangguhkan persidangan majlis parlimen. Yang keempat, melarang ahli menghadiri persidangan dan mengesahkan bil-bil perbelanjaan dan keuangan Setiausaha Dewan Rakyat dan Negara. Setiausaha Dewan Rakyat merupakan Ketua Jabatan Parlimen. Setiausaha Dewan Rakyat atau Dewan Negara adalah timbalan ketua dan bukan ahli parlimen. Setiausaha Dewan Rakyat juga memegang jawatan sehingga bersara
tidak boleh dipecat kecuali dengan alasan, memberi kata nasihat kepada Yang di-Pertua Dewan dan menghantar notis untuk memulakan persidangan, mengumpul dan menguruskan kertas-kertas cadangan. Dewan Negara pula merupakan salah satu badan perundangan yang dikenali sebagai Senat dan ahli-ahlinya dikenali sebagai senator. Fungsi Dewan Negara ialah membahas, menangguh dan meluluskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat tetapi tiada kuasa untuk menolaknya. Dewan Negara juga tidak boleh membahaskan ideologi parti politik. Bagi perkara maklumat utama Yang di-Pertua Dewan Negara iaitu Speaker Dewan Negara ialah sebagai pengurusi dan jurucakap Dewan Negara, mengawasi perjalanan mesyuarat dan disiplin ahli, seterusnya berkuasa membuat keputusan mesyuarat jika berlaku perbalahan. Ahli Dewan Undangan Negeri dipilih sebagai Speaker Dewan perlu berhenti daripada menjadi adun. Keistimewaan Parlimen. Parlimen berkuasa membuat peraturan Dewan dan menghukum ahli Dewan yang melanggar keistimewaan yang ditetapkan oleh Dewan. Selain itu, sebarang perbicaraan di dalam Parlimen tidak boleh dipersoalkan di dalam mahkamah. Ahli Parlimen tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yang dikatakan dan pengundian yang dibuatnya dalam Parlimen. Ahli Parlimen tidak boleh mempersoalkan perkara sensitif di bawah Akta Hasutan iaitu hak istimewa orang Melayu, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Faktor kehilangan kelayakan adalah memperoleh kewarganegaraan asing, tidak waras, muflis, memegang jawatan bergaji iaitu jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam, disabitkan kesalahan dan dipenjara setahun tanpa mendapat pengampunan dan seterusnya didenda lebih daripada RM2,000 tanpa pengampunan dan tidak menunjukkan penyata perbelanjaan pilihan raya. Terdapat 9 proses penggombalan rang undang-undang. Yang pertama, menteri merangka dasar. Yang kedua, menteri menyediakan usul rang undang-undang dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara berbincang dengan perbendaharaan dan kementerian berkaitan. Yang ketiga, draft undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Proses yang keempat iaitu bacaan kali pertama. Bacaan kali pertama merupakan notis pemberitahuan tentang usul setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Menteri akan membaca tajuk. Proses yang seterusnya berkaitan dengan bacaan kali kedua. Bacaan kali kedua iaitu rang undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat iaitu dengan meneliti kepentingan dan kesan usul kepada rakyat. Menteri juga menjelaskan sebarang persoalan, membuat undian sama ada menerima atau menolak rang undang-undang oleh Dewan Rakyat. Proses penggombalan rang undang-undang yang seterusnya iaitu peringkat jawatan kuasa. Pada peringkat ini, Menteri akan meneliti setiap fasa, jadual dan panduan secara terperinci, membuat pindaan yang sesuai. Pada proses yang seterusnya iaitu bacaan kali ketiga. Bacaan kali ketiga dibaca di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dihantar untuk kelulusan, mendapat undian majoriti untuk diluluskan sebagai akta. Proses penggombalan rang undang-undang yang seterusnya iaitu diperkenan oleh YDPA dalam tempoh 30 hari. Jika tidak diperkenan, rang undang-undang akan menjadi undang-undang mengikut perkara 66 fasa 4. Dan yang terakhir, Warta Kerajaan. Warta Kerajaan dicatatkan sebagai rang undang-undang sah dan dibangunkan Parlimen. Dinyatakan tarikh penguatkuasaan untuk diamalkan. Saraan Yang di-Pertua dan timbalan-timbalan Yang di-Pertua iaitu memberikan peruntukan saraan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta timbalan-timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara melalui undang-undang. Saraan yang diperuntukkan ditanggung oleh kumpulan wang disatukan.
Dewan Undangan Negeri terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri sebagai Ketua Negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ini terdiri dari orang yang dilantik mengikut perlembagaan persekutuan. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri boleh memegang jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat dan adun pada satu masa. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Dewan Undangan Negeri, setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada negeri dan Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Fungsi Sultan ialah tidak mengambil bahagian dalam persidangan, memberi titah ketika pembukaan rasmi penggal, memanggil dan menangguhkan persidangan, memperkenankan rang undang-undang negeri dan membubar DUN. DUN merupakan badan perundangan peringkat negeri. Ahli DUN dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. DUN mempunyai kuasa dalam senarai negeri dan senarai bersama. DUN juga membahas dan meluluskan pelanjawan negeri dan DUN apa-apa perselihan dalam DUN tidak boleh dibawa ke mahkamah. Perkara-perkara yang tidak boleh ditindak oleh DUN, yang pertama, warisan tahta kerajaan. Yang kedua, kedudukan pembesar istana. Yang ketiga, para pembesar adat Melayu. Yang keempat, cara pelantikan dan sifat waris tahta, pemaisuri dan pemangku raja. Yang kelima, pemecatan, penarikan diri dan penurunan tahta atau waris. Yang terakhir, pengurniaan atau pelucutan pangkat, gelaran kehormatan, bintang kebesaran.